Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tamim bi khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur terlebih dahulu kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, rahmatnya, inayahnya dapat kita sama-sama pada pagi ini. Allah atas izin daripadanya himpun di rumah Allah dan dengan kehadiran semua muslimin dan muslimat mendapat rahmat, keberkatan dan dihapuskan dosa-dosa kita di atas niat kita yang tulus dan merasakan sebuah apa yang kita lakukan ni merupakan ibadah yang agung. Seperti Nabi sebut, apa-apa saja ibadah yang kita buat yang berkaitan dengan Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan sahaja ibadah yang sifatnya mahdzah yang kita rasakan solat selama ni kan. Itu kita rasa ibadah, sedangkan tidak termasuklah menuntut ilmu yang kita kena imanan wahtisaban. Riwayat Nabi, hadis Nabi sebut man qama ramadhana imanan wahtisaban wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi apa-apa saja ibadah yang kita buat termasuklah menuntut ilmu, kita datang dengan iman, dengan penuh keyakinan yang mana ganjaran dia besar, manfaat dia besar. Wahtisaban dan ihtisab, kita berkira-kira ganjaran tersebut. Maknanya kita cerewet, kita nak fokus nak dapatkan sebaik-baiknya, sempurnanya amalan tersebut. Allah Nabi ke ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Itu antara kelebihanlah kita buat apa-apa saja amalan dengan ikhlas tadi. Jadi hari ini kita menyambung ayat kita yang kelima, surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah. Al-Baqarah belum masuk lagi. Surah Al-Fatihah ayat yang ke-5. Kita dah bincang sebahagiannya. Ayatnya iyyaka pada minggu yang lalu kita telah tengok kepada makna bahasa dia sikit. Fungsi, peranan, dipindahkan kalimah ni, domer ni ke depan. Asal dia macam mana nak wudu ni? So, boleh bagi tahu. Asal dia macam mana kalau bahasa biasa? Di sini ada dua bahagian. Satu kan dengan dua lah. Jadi asal iyyaka ni macam ni ke ataupun lain? Apa asal dia? Tak nampak? Oh, dah kecil. Jadi bunyi dia apa? Na'budu iyyaka ataupun na'buduka asal. Jadi bila dipindah depan, apa dia punya faedah dia?
Asal dia macam ni. Na'buduka. Jadi kalau kita tengok apa ni? Terjemah biasa dia, kami mengabdikan diri. Kemudian apa ni? Kepada engkau, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beza dengan bila kau ni pindah depan. Bila engkau ni pindah depan, dia kena jadi bunyi, dia tambah apa? Iya ke depan. Iyyaka. Na'budu. Ketika ni apa bunyi dia? Kepada ni dah tambah apa dia? Hanya kepada engkau. Okey. Kami mengabdikan diri. Jadi kita dah bincang juga makna kita tak pakai sembah, kita pakai apa? Mengabdikan diri, sebab makna dia lebih jauh. Kekalkan bahasa Arab tu sendiri. Ada sebahagian ingat bahasa Arab ni kerana nilai bahasa dia tu sini terlalu luas, banyak makna dia, maka kadang-kadang ada benda yang kita memang kena kekalkan istilah dia sendiri. Sama juga macam bahasa Inggeris, kan? Kita lebih elok kekalkan bahasa Inggeris sendiri, kita guna bahasa kita. Contohnya komputer. Nak describe komputer tu terlalu banyak benda nak masukkan. Jadinya susah-susah apa dia? Kita memang kena kekal bahasa komputer, baru makna dia sampai. Begitu juga bahasa Arab. Kerana banyaknya makna disebut ibadah ni apa? Banyak luas makna dia. Akhirnya yang paling tepat apa dia? Guna bahasa Arab tu juga. Macam sujud. Kenapa kita pakai bahasa Melayu sujud? Sebab nak describe makna sujud tu terlalu banyak. Kan? Maka kena kekalkan. Banyak juga macam tu. Jadi sebab tu lebih baik kita kekalkan makna pengabdian ni, sebab kita dah bincang yang lepas, bila tengok video lepas. Kenapa kan? Nampak relevannya kenapa makna ni lebih besar daripada makna sembah. Okey. Jadi bila dia pindah depan ka ni, apa faedah dia? Ada berapa? Kita review balik semula. Ingat tak? Siapa tulis? Sama apa? Na'buduka dengan iyyaka na'budu. Bila dah pindah, ke sama aja? Kalau sama, kenapa Allah pindahkan? Mesti ada faedah besar kan? Kenapa pindah depan, kenapa tak na'buduka belakang saja? Apa faedah dia? Pertama, lebih ingat. Pertama ada apa? Keutamaan. Apa dia sebut? Kalau bahasa Arab dia ada maksudnya makna pengkhususan. Bahasa Arab at-takhsis. Taksis. Jadi bila begini dengan ni dah dikhususkan, hanya Allah saja. Bila na'buduka ni, dia boleh tambah apa? Dan seterusnya. Itu satu. Dah khusus dah, hanya kepada. Dan yang kedua apa? Pembatasan maknanya. Bataskan kepada, tak ada yang lain, melainkan hanya kepada Allah saja untuk dihalakan perbuatan pengabdian ni. Tak boleh yang lain. Tak boleh tumpahkan kepada lain, melainkan hanya hala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa ni nama dia al-hasr. Al-hasru. Batasan. Dan kedua-dua ni, yang ketiga, makna dia apa? Untuk pengukuhan, taukid, untuk pengukuhan. Disebut apa? Taukid. Jadi inilah faedah kepada kenapa ka ni, yang ini nama dia maf'ulun bih, asal dia objek, kan? Yang biasanya macam ni, tapi dia letak objek predikat dihadapankan daripada subjek. Asalnya ni subjek, lepas subjek baru predikat, kan? Tapi ni beza ni. Ni predikat diutamakan daripada subjek pula. Faham kan? Di segi bahasa ada dua lah. Subjek, predikat.
benda cerita dia. Sekarang ni dia punya cerita ni didulukan daripada tajuknya. Menunjukkan apa? Kerana besarnya apa ni? Dia punya predikat yang nak dikhaskan tadilah. Okey. Jadi bila kita tengok faedah yang ni kita dapat, apa persamaan faedah ni kepada satu lafaz? Lafaz apa? La ilaha. Ada tak tiga benda ni? Kita sebut la ilaha illallah tu, sama tak? Sama tak? Pertama ada apa ni? La ilaha ni nafi. Nafi ni tujuan apa? Nak nafi yang lain. Bataskan. Pembatasan ada. Nafi ni sama dengan hasar juga. Illa melainkan siapa? Nak khaskan. Hanya siapa saja? Allah. Ada tak? Ada. Dan ni juga ada unsur taukid. Sebab itulah dalam tak sedar setiap hari, walaupun kita setiap permulaan solat, kita sebenarnya ucap lafaz apa? Dalam bentuk berbeza sikit. Iyyaka na'budu sebenarnya apa? Sama dengan apa? La ilaha illallah. Sama. Setiap kali waktu solat Allah suruh kita tune kita balik. Kita hidup hanya untuk siapa? Semua ni untuk Allah. Lafaz ni rugi kalau tak perasan selama baca. Betul tak? Sebenarnya selama kita baca la ilaha illallah. Allah nak bagi lafaz beza yang lebih apa? Dalam, yang menunjukkan kehambaan kita tu. Boleh faham? Dapat faedah ni Okey, ni satu. Baik. Jadi daripada ni poin pertama yang kita nak bincang apa? Kita kena jelas tentang matlamat hidup. Maknanya setiap kali kita ikram ni, berapa kali? Bagi lelaki 17 kali. 17 kali dalam solat sehari. Seminggu sehari 17 kali sehari kan? Seminggu berapa? 119 kali seminggu. Lagi? Kalau sebulan 520 kali sebulan. Kalau setahun berapa? 5 kali setahun. Kita lafazkan ikrar ni. Jadi bayangkan kita lafazkan ikrar ni dan dia sepatutnya membentuk kita punya apa? Matlamat hidup. Kan? Dia bentuk kita punya matlamat hidup. Ayat satu. Matlamat hidup kita. Jadi asas matlamat hidup ni yang kita ulang-ulang ni sebenarnya ada dua perkara. Pertama, Allah sebut dalam surah 51 ayat 56 tu. Buka dulu surah tu. 51 ayat 56. Ayat ni ayat biasa kita lah. Ayat ni memang kena. Inilah matlamat hidup kita. Ingat ambil poin kat ayat ni. Ayat ni ayat matlamat hidup saya. Hafal ayat ni. Ikrarkan ayat ni sebenarnya. Cuba. Buku surat berapa? 523. 523. Oh, ustazah tak ada hari ni. Ada. Ni kot program. Okey. Alhamdulillah. Okey. Apa ayat dia berbunyi? Boleh baca dah? Jumpa semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tengok ayat tu ada tak persamaan dengan semua lafaz yang kita bincang tadi?
Ada tak? Ada pengkhususan, ada pembatasan, ada pengukuhan juga. Wama dan tak ada lain pun tujuanku. Khalaqtul jin. Allah ciptakan jin dan manusia illa sama tak? Sama juga. Sama juga. Melainkan untuk apa? Liya'budun. Untuk mengabdikan diri kepada aku. Jadi ni Allah nak nyatakan inilah matlamat hidup kamu wahai manusia dan jin. Hidup kamu untuk abdikan diri kepada aku. Dalam kerangka apa? Pengabdian diri itu perlu dilakukan. Boleh tak campurkan sebahagiannya? Dalam keadaan ikhlas, suci murni, tak ada pada yang lain. Kalau buat untuk yang lain, terus jadi apa? Syirik lah. Dalam surah 96, 98. Di saya. Jadi jin rasul dia manusia. Okey. Dan cara ibadahnya sesuai dengan dia punyalah. Kan? Dia mungkinlah dia ada solat dia dan sebagainya. Cumanya kita tak diberi tahu dengan jelas. Tak ada dalam mana-mana hadis yang Nabi beritahu macam mana ibadahnya jin tu. Cumanya yang Quran cakap apa? Tentang jin ni, jin dengar wahyu dan jin beriman dengan Nabi. Ada dalam surah. Lepas masuk surah tu lah kan? Boleh masuk. Surah 46. Ayat 29. Itu tanya soalan tadi. Surah 46. Tentang jin. Ayat 29 saya. Wa isarafna ilaika nafaram minal jin. Dah jumpa. Surah Al-Ahqaf. Ayat 29 betul. Surat 506. Okey, ni jin yang beriman yang mana Allah yang hantar jin ni. Okey. Dan ketika jin ni sampai dengar apa yang Nabi baca, Nabi tak tahu. Melainkan bila sampai wahyu baru Nabi tahu jin tu. Lepas tu Allah sebut dalam ayat ni apa? Bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Nampak apa tu ayat ni? Wa iz, dan ingatlah ketika mana sarafna. Sarafna ni kami yang palingkan jin tu. Allah yang palingkan jin tu untuk temu dengan Nabi. Jadi jin ni dalam tafsirnya jin yang mana? Jin yang pernah beriman dengan Taurat dulu. Lama dah tak dengar wahyu. Yang berada dekat area di Hijaz tu lah. Lalu dia dengar Nabi baca. Segorombolan daripada jin tu dengar yastami'un al-Quran, mendengar bacaan yang Nabi baca ni. Lalu ketika semuanya sampai tu, mereka apa kata? Ansitu kepada kawan-kawan dia, diam. Maka ketika Nabi selesai baca ayat tu dan mereka pun beriman, terus mereka buat apa?
wallau ila qaumihi munzirin. Terus mereka pula sampaikan Quran ni kepada kaum dia. Jadi menunjukkan jin ni bekerja dakwah juga. Tapi rasul ni siapa? Nabi. Tak ada rasul dari kalangan jin, tak ada. Daripada Nabi ya. Cumanya dia ni membawa apa yang Nabi bawa kepada siapa? Kaum-kaum dia juga. Jadi kalau kita dengar ayat Allah, kita pula tak sampaikan. Kadang-kadang lagi teruk daripada jin lah kot. Jin ni lah. Dia kena sampaikan. Tengok jin dengar dia terus beriman dan sampaikan. Okey. Kemudian apa lagi kata jin tu ayat 30. Sambung Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Qalu, dan mereka sambung lagi kan, mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kita telah mendengar kitab yang diturunkan dari sesudah Musa, Al-Quran ni. Nampak ini? Maknanya tu sebab tafsir kata ini jin tu, jin beriman. Tapi lepas tu tak sampai dah, dia beriman dengan apa yang dia tahu masa tu je. Dia tak kufur. Bila dia dengar je yang ni, dia terus beriman dengan Quran pula. Jadi yang membenarkan apa yang dah di hadapannya, dia memberi yahdi ilal haq, memberi petunjuk kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Ini pengakuan jin sendiri. Yang kita pun tahu dan Nabi pun tahu, Allah yang bagi tahu. Apa yang jin dialogkan dengan sama kaum dia kepada Nabi dan sampai kepada kita hari ini. Okey. Kemudian sambung lagi ayat 31. Panjang kisah jin ni, sikit je ayat ni Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Boleh dikata kat kaum dia, wahai kaum kami, sahutlah kamu da'i ini. Siapa da'i ni? Rasulullah tu. Sahutlah kamu kata-kata orang ni. Beriman dengan kata-kata dia ni. Yang mana dia ni adalah utusan daripada Allah. Dan wa aminu bi, beriman dengannya. Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu dan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Jadi dari segi ayat ni, jadi kita nampak jin juga buat dosa dan perlu keampunan Allah. Kita pun kena istighfar, jin pun boleh kena azab, kita pun boleh kena azab. Tapi macam mana cara mereka tu dari segi syariat, solat semua, tayamum dia ke, makanan dia ke, tu berbeza sikit. Itu kita tak boleh nak detailkan. Itu pertanyaan tu lah. Sebab apa? Tak boleh beritahu. Sebab dalam ayat ni pun, Nabi pun Allah yang beritahu Nabi sekadar yang perlulah. Melainkan kalau ada hadis tentang jin lah. Bagaimana cara dia solat? Adakah sama 5 waktu dengan kita? Atau sebaliknya? Sebab Nabi ni bashar. Nabi ni bashar. Sunnah dia untuk lebih kepada dari segi pelaksanaan tu manusia ni lah. Namun dia rasul kepada jin dalam urusan apa? Dalam urusan ni. Asas-asas macam mentauhidkan Allah ni. Hal-hal yang begini. Selebihnya, muamalahnya kita tak tahu. Dia tak ada bangunan, tak ada jual beli macam kita tak nampak kan? Kita tak tahu. Itulah. Sekadar yang kita tahu adalah maknanya jin ni wajib
mentauhidkan Allah dan ikut seruan Rasulullah. Selebihnya wallahu taala alam. Ini beberapa ayat lah dalam Quran tentang jin ya. Boleh baca sampai ayat yang ke 32 tu lah. Kemudian kalau nak lebih jauh lagi surah jin, baca surah jin sampai habis. Surah jin tu untuk kenal jin. Jangan bimbang baca jin tak datang pun. Baca je. Okey. Ya. Baik. Okey, kita balik pada sini ya. Matlamat hidup. Jadi jelas ayat ni mengatakan matlamat hidup kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, kita dan jin tadi ya. Ini asas dia. Yang persamaan dia. Dan bagaimana mengabdikan diri itu? Supaya tak nak salah faham, Allah sebut dalam surah 98. Ayat yang ke-5. Okey. Berapa ayat 5? Surah Bayyinah juzuk 30. Muka surat berapa ya? 500 lebih, 598. 598. Ayat yang ke-5. Okey. Okey, dah jumpa dah semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Nampak Sama juga. Ada tak unsur ni? Semua ayat saya bagi semua ada unsur ni. Ada apa? Pengkhususan, pembatasan dan penguat tu kan. Pengukuhan tu. Semua tu. Sama je. Selari. Quran ni dia tu lah dia. Dia selari je semua. Konsep yang sama je. Semua dalam bab tauhid tu. Yang Allah kata apa? Dan tidak lain. Tak ada pun. Kami perintahkan. Mereka ni diperintahkan. Melainkan untuk apa? Mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan apa? Mukhlisin. Apa makna mukhlisin? Ikhlas. Apa maksud ikhlas? Apa makna ikhlas tu? Allah saja yang tahu. Cara. Jadi ikhlas ni kalau dalam Quran khalis kan? Khalisun ni murni maksudnya lah. Maksud yang kita boleh kata murni ataupun suci. Umpama macam susu kambing tu, susu kan? Susu ni di sebelah sini ada darah. Sebelah sini dia ada najis. Darah warna apa? Merah. Najis warna apa? Hitam lah apalah kan. Darah bau macam mana? Hanyir. Najis bau macam mana? Busuk. Tapi bila keluar susu tu, warna dia macam mana? Putih. Tak campur pun sikit pun merah. Kalau campur mestilah lain warna.
Lepas tu bau dia pula bau susu juga ada, tak bau, tak ada. Itu maksud murni tu. Bersih daripada unsur mana-mana pun. Walaupun dia ni di antara susu ni, dia punya tempat tu di antara najis dan darah tu. Tapi bila dia keluar, tak campur langsung. Itu murni. Ni dalam dalil dia surah 16. Ayat 66. 16 ayat 66. Okay. Jadi ini satu ikhlas secara bahasa, secara nak faham analogi ni. Allah buat umpama. Ni kita boleh clear satu perkara dah. Lepas ni kita tengok lagi makna yang lain pula ikhlas apa. Dari segi syar'i dia pula. Dalam Quran juga. Okey, kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisa. Min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Jadi Allah suruh kita ambil pengajaran. Sebenarnya pengajaran bukan untuk tengok ayat ni. Dan sesungguhnya untuk kamu itu pada binatang ternak itu apa dia? La'ib ibrah. Ada ibrah. Pengajaran. Apa pengajaran dia sebenarnya? Boleh jual, boleh niaga, boleh dapat duit? Tak, lebih besar daripada tu. Ibrah dia apa? Tengok bagaimana murninya susu tu. Allah sebut apa? Kami beri kamu nuskikum mimma fi butunihi, daripada perutnya tu, mim baini farsin, yang mana duduk di antara farsin. Apa farsin? Najis. Wadamin, dan darah. Kami beri apa? Labanan khalisan. Tu. Nampak? Kami beri dia apa? Laban tu susu, panas lah. Yang khalis apa? Yang murni, tak campur pun. Walaupun dia tempat dia antara dua tu. Dan sa'iran lisyaribin, mudah untuk orang tu minum susu segar tu, minum dengan lahapnya kan. Tanpa perasan pun. Dia lalu dekat najis dan darah tu. Kamu boleh muntah kalau betul-betul kamu fikir kan. Tapi tengok kamu minum dengan mudah je. Okey, tu satu. Tapi tak tahulah kalau ada orang yang alergik susu ke. Jadi Allah nak kata ibrah dia tu apa? Apa ibrah dia? Itu bagaimana bersihnya susu tersebut. Itulah simbolik kepada ikhlas kita tu. Murni ikhlas kita tu macam tu. Baik, jadi sekarang ni makna ikhlas tu tadi kita dah tahu dah. Apa dia? Tak campur lah tu. Tak campur apa tu? Tak campur tujuan ibadah ni lah. Ibadah kita murni untuk siapa tadi? Allah. Tak campur langsung unsur-unsur lain. Solat tadi kan? Untuk siapa? Kalau dia solat tadi, ada unsur apa? Riak sikit, dah kotor dah. Itu maksud dia. Jadi sekarang ni bila nak kata murni ni maknanya apa? Yang kita faham, ikhlas ni satu lagi yang lain, bersih. Tak nak apa-apa. Saya bagi ikhlas kat awak ni. Itu maksud dia apa? Tak nak balasan. Betul tak?
Betul dah, sebahagian dia betul. Ikhlas maknanya kita tak nak apa-apa balasan dari siapa? Daripada Allah. Daripada manusia. Tapi nak balasan daripada Allah semata-mata. Tak nak langsung yang lain, tapi nak Allah saja. Itulah maksud ikhlas. Bukan ikhlas ni tak nak langsung apa-apa, bukan. Saya nak murni. Kalau saya ada sikit, nak ke orang ni, kita punya dah tercemar dah sikit. Kita punya balasan Allah yang sangat hebat tu. Itu maksud ikhlas. Sebab tu, nak terangkan ni lagi, kita kena tengok ayat ni. Surah 79. Ni Sinilah surah 79 ayat 9 tu. 76 ayat 9. Inilah makna ikhlas. Ikhlas dalam ibadah. Surah 76 surah Al-Insan. Surat 579. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengah cari. Okey. Alright. Okey. Semua jumpa ayat. Makcik jumpa? Belakang jumpa dah? Tak jumpa. Ada Quran tu ada terjemahan kan? Makcik Quran ada. Semua ada. Ada yang tak ada terjemahan ni. Quran tak ada Quran terjemahan. Tak apa. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tu makna ikhlas satu. Apa makna dia tu? Bila kita buat amal, ni amal soleh lah. Antaranya bagi orang makan. Betul? Kan? Jadi kami beri kamu makan semua ni, kita infak makanan contohnya. Apa dia? Tu dah ikhlas. Apa dia? Kamu liwajhillah. Buat ni hanya untuk apa? Allah, wajah Allah, untuk cari redha Allah maksud dia. Untuk cari redha Allah. Kemudian ditekan dengan apa? La nuridu minkum. Ada tak unsur pengkhususan dan pembatasan juga dalam ayat tu? Ada ke tak ada? Kami bagi kamu makan khas untuk cari redha Allah. Kemudian ada tak pembatasan? Tak ada yang lain, yang tu je. La nuridu minkum. Sama tak? Ada, semua macam tu. Begitu pentingnya maksud tu. Jadi kami tak ingin pun apa-apa. Dua. Satu, manusia ni dia boleh balas dua jenis ya. Kalau dia tak ada apa-apa, dia boleh balas dengan apa? Lisan, terima kasih. Kalau dia ada lebih sikit, dia boleh balas dengan apa? Bagi balas balik. Sama ada yang sama, ataupun kurang sikit, ataupun lebih lagi. Betul? Dua. Tapi tengok, orang yang ikhlas tadi, dia nak tak dua-dua ni? La nuridu minkum jazaan, balasan balik. Orang tu bagi kan? Dia pun bagi balik. Dia bagi pengat, orang tu pengat ubi, dia bagi pengat pisang. Kan? Ataupun dia bagi, orang tu bagi bekas kosong tapi cakap terima kasih lah. Kan? Itu pun dia tak kisah. Kalau maksudnya apa? Adakah ini hujah ataupun dalil membolehkan kita ni tak berterima kasih dengan orang? Tak. Dari pihak yang menerima, adab dia berbeza. Pihak yang memberi, adab dia beza. Supaya apa sebenarnya? Apa bukti dia ikhlas tu dia bagi?
Jadi cuba bayangkan kita nak tanya nak tahu ikhlas tak ikhlas, bila kita bagi kat orang tu pun ambil. Contohnya budak lapar, kita bagi, dia pun ambil macam tu kan. Lepas tu kita dalam hati kata, "Oh, terima kasih pun tak." Itu tak ikhlas tu. Faham eh? Kadang-kadang kita tolong orang tanya pancit dekat kita pun tolong, dia pun tengah kelam kabut. Lepas tu dia terus siap je. Dengan muka dia pun mungkin masam ke apa kan. Tengah fikir benda lain ke, tiba dia pun belah macam tu je. Kita rasa apa? Kalau kita ikhlas, kita senyum, okey, tak ada masalah. Allah dah balas dah. Yakin tak sekarang Allah balas? Kalau kamu buat sebab dia, kan, sebab kamu nak raih perhatian dia, nak dapat something daripada dia, pasti kita tak akan puas hati. Itulah dia. Faham tak ikhlas tu? Susah ke senang rupanya nak buat ni? Baru tahu lah susah. Kadang-kadang kan. Faham? Jadi susah, bukan mudah nak jaga bab tu. Itulah yang ringkas. Itu ikhlas maksudnya. Ikhlas ni bukan tak nak ni, tapi tak nak clean. Tak hajat langsung pada siapa pun, saya nak Allah balas. Saya yakin balasan Allah paling terbaik. Jelas? Itu maksud ayat tu, satu. Sebab itu, hal ni, bila kita buang keikhlasan, apa akan terjadi? Inilah punca amalan kita sia-sia. Batal amalan kita. Ni syirik yang tersembunyi juga. Syirik tersembunyi ni dibatal amalan yang tu. Contohnya kita sedekah dan kita hilang keikhlasan, kita ungkit balik. Sebab tu Allah kata la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azza. Allah kata, janganlah kamu batalkan sedekah kamu dengan, bukan ungkit sebenarnya, manni tu maknanya rasa macam berjasa. Dan dengan jasa kamu berhak untuk dapat balasan lah. Sebab tu akhirnya dia ungkit jasa tu. Faham? Wal azza, lepas tu kamu sakiti hati orang tu pula. Sebab tak puas hati lagi tadi. Jadi itu Allah kata jangan batalkan. Itu buat punca membatalkan. Kenapa? Sebab unsur syirik tu, syirik tersembunyi. Syirik ni tak batalkan Islam kita. Tapi syirik ni membatalkan amalan kita yang tu. Dia bukan syirik akbar sampai murtad, bukan. Tapi syirik yang tu. Boleh faham? Khafi yang tersembunyi ni, yang kecil ni. Syirik asghar dia panggil. Mungkin kita terlepas syirik akbar ni. Tapi rupanya banyak amalan kita rupanya sia-sia sebab banyak syirik kecil-kecil ni yang kita tak buang. Itu faham Ini maksud ikhlas. Dari sudut kita nak buat amalan ni. Okey. Sebab itu bila sebut dalam ayat ni, maknanya dia mengharapkan apa? Dia mengharapkan tadi tu kan. Bila sebut ucapan terima kasih ataupun balasan segera, itu nama dia apa? Balasan apa tu? Dunia. Ikhlas ni maknanya dia harap balasan. Dia tak harap balasan dunia. Dia harapkan balasan apa? Sebenarnya akhirat dia. Sebab itulah akhirnya matlamat hidup kita yang seterusnya kita kena rujuk surah 28 ayat 77. 28 ayat 77. Nanti kita nak rumuskan 4 ayat yang saya bagi ni. Bagi nampak mudah. Okey. Muka surat berapa tadi? 394. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ayat dia ayat last sekali Kan jumpa kan? Betul, ayat bawah sekali kan? Wa bertari Okey. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Wala tansa
تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغ الفساد في الأرض. Ayat dia apa? Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Okey, nampak? Jadi tengok ayat tu ada dua perkara. Pertama apa? Apa perintah Allah pertama? Allah suruh kita cari ibtari ni fi'il amar. Ibtari. Cari apa? Akhirat. Okey. Wa batari fi ma atakallahu darul akhirah. Jadi nak cari akhirat ni dia tak boleh kosong. Dia mesti ada yang sebab apa? Ma atakallah. Modal. Ma atakallah tu modal. Guna modal tu. Modal yang Allah bagi. Itu maksud dia. Cari akhirat memang kena guna modal. Kalau tidak tak boleh sampai. Okey? Jadi semua kita memang ada modal. Apa modal yang paling utama? Ma atakallah tu modal lah. Modal untuk kita capai akhirat tadi, modal kan? Apa modal kita? Apa modal yang kita ada? Yang paling utama sekali. Tak ada ni kira modal lain tak ada nilai lah. Apa dia? Umur. Betul tak? Kalau kita tak lahir, umur tak ada, mana nak dapat semua ni sebenarnya? Kerana kita ada ni semua sebab ada umur lah. Umur tu modal. Sebab tu nanti bila bangkit ke akhirat, kita berdiri 50,000 tahun di bawah matahari 1 mil tu, dengan mungkin ada macam-macam jenis berdasarkan amalan tu, apa? Tak boleh jalan kita. Tak akan beranjak, kita akan berdiri macam tu. Sebelum kita lulus 5 soalan ni. Apa soalan pertama? Ni masalah ni tak tahu ni berdiri ni nanti saya soalan apa dulu. Terkejut nanti kan. Apa nombor 1? 5 soalan Nabi tanya. Nabi kata 5 soalan ni tak akan berganjak kedua tumit anak Adam di hari kiamat di sisi Tuhannya nanti saat dia lepas bangkit. Bukan terus jalan pergi masyar macam pergi himpunan tu, bukan. Sampailah dia lulus tanya 5 soalan. Apa 5 soalan? Pertama, umur dia, apa dia buat? Nombor 1. Kedua, umur juga. Umur dia masa muda pula. Sebab umur masa tua dengan muda tak sama. Keupayaan berbeza. Kemampuan berbeza. Mana waktu paling mahal? Ni waktu mahal muda. Kena tanya pula yang kedua. Yang ketiga, apa tadi soalan pertama? Umur dia, seluruh umur dia habiskan kat mana? Kedua, umur waktu muda dia bukan habiskan. Dia apa? Dia kerahkan. Ablaq tu maknanya dia kerahkan. Dia habiskan keringat muda dia tu kat mana? Okey. Yang ketiga, tentang harta dia. Dia dapat dari mana? Sumber dia dapat dari mana? Kemudian yang keempat, dia belanjakan ke mana? Dapat? Tentang harta dia, dari mana dia dapat, ke mana dia belanjakan. Okey. Yang kelima, ilmu yang dia dapat tu kan, dia buat apa dengan ilmu yang dia miliki? 5 soalan ni. Last sekali ni. Jadi pertama apa dia? Umur. Sebab ni semua modal kita. Okey. Jadi itulah antaranya. Ma'atakallah antaranya umur. Sebab kadang-kadang ada orang alasan, saya tak ada apa-apa. Tak memiliki apa-apa. Tak ada. Kamu ada ni pun apa saja. Tengok sahabat Nabi. Ada tak yang tak ada apa-apa? Kan? Ada tak sahabat Nabi ni dia tak ada apa-apa, tapi dia boleh khidmat dengan Nabi. Abu Hurairah tak ada apa? Ada harta tak? Mana ada dia ahli sufah duduk kat masjid je. Kain pun tak ni. Tapi dia dapat tak bantu Nabi? Dapat. Jadi tak ada alasan untuk kita langsung, hatta kita ada ke tak ada ke, alasan dia apa? Kan? Tak ada alasan sebenarnya. Semuanya ada modal. Itulah umur lah. Baik.
Jadi Allah suruh cari akhirat. Yang kedua, seterusnya, bab tadi fima atakallahu darul akhirah, kemudian wala tansa. Jadi kita dunia la tansa, Allah kata. Dunia Allah kata la tansa, akhirat Allah perintah cari dunia. Ni. Susun macam ni baru nampak ayat tu. Saya buat macam ni kena susun bagi nampak ayat ni. Dan ayat ni cerita ni tentang matlamat hidup ni, ibadah kita. Okey. Kemudian kenapa Allah suruh kita cari akhirat? Dan Allah kata dunia jangan lupa bahagian dunia. Jadi apa diperlukan di dunia? Bahagian dunia yang jangan lupa ni apa? Rezeki. Rezeki lah yang utamanya. Rezeki ni ada macam-macam. Tapi yang paling common lah rezeki apa? Kalau tak ada ni kita rasa masalah. Makanan lah. Okay. Dan sifat rezeki ni dia memang kenapa kena kita selalu cari ni, sebab dia tak boleh sentiasa. Dia akan tambah dan akan dia boleh tambah, dia boleh kurang. Okay. Dan akhirat pun sama juga. Apa yang diperlukan ke akhirat? Akhirat kita perlukan apa? Akhirat apa yang bernilai ke akhirat? Apa dia? Pahala. Macam mana pahala tu dapat? Apa sifat? Nabi kata di hadis pertama saya bagi tadi. Macam ni, nak dapat pahala ni kan? Apa syarat dia? 2. Man qama ramadhana imanan wah hisaban. Apa dia tu? 2 ni, iman. Iman lah. Akhirat ni dapat sebab apa yang diperlukan? Iman. Iman boleh apa? Tambah juga. Iman pun boleh kurang juga. 2 sama. Jadi Allah suruh kita cari apa? Yang utama Allah suruh kita cari apa? Cari iman. Tapi jangan lupa cari rezeki pun kena ada juga. Dalam kamu nak jaga iman ni, cari iman, tapi rezeki jangan lupa. Sebab ini modal untuk apa? Untuk kepada ni lah, menambah iman lah juga. Okey, kalau rezeki kurang, boleh tambah iman tak? Boleh tak? Boleh. Sebab ramai orang kata, saya nak cari kekayaan supaya saya boleh infak kan? Dia kata, kita mesti kaya baru boleh beriman. Macam itulah seolah-olahnya. Ya ke? Sahabat Nabi, mula-mula Nabi dakwah, siapa mereka ni sebut? Fuqara. Lil fuqara'il muhajirin. Mereka bukan miskin, fuqara lagi, fakir. Sebab apa? Kena halau, tak ada apa-apa. Kena pulau, tak pernah makan nasi, tak makan 3 tahun. Ada tak alasan dia dengan rezeki kurang untuk dia iman dia kurang? Tak. Jadi dari sudut rezeki ni, iman ni untuk ditambah iman bukan kerana rezeki tak tambah atau kurang. Iman tak boleh tambah dengan ni pun sebenarnya. Faham Okey. Jadi iman ni hanya boleh tambah dengan apa? Ilmu dan amal soleh. Ilmu dan amal soleh tu. Okey. Jadi sekarang ni Allah suruh kita cari iman. Tambah iman. Kalau iman kurang bahaya. Ramai manusia dan jangan lupa cari rezeki kan? Sekarang ni yang ramai manusia lupa cari apa? Cari iman. Iman tambah kurang dia tak peduli. Yang dia cari dah terbalik tu dengan ayat ni. Sekarang ni kita ikut ayat ni ke tak ikut? Ayat ni matlamat hidup. Itu maksud dia. Ikhlas tu maksud dia macam ni. Jadi bukti seorang tu betul-betul ke hidup dia ikhlas kat Allah ni. Tengok kat mana dia punya, dia cari. Apa dia cari? Dapat? Faham ayat ni? Jelas Simple je, tapi kena buat macam ni baru nampak. Ayat ni macam ni lah.
Jadi sekarang ni bila kurang, yang mana yang kurang yang kita risau? Yang mana yang kurang risau? Iman Alhamdulillah. Kalau semua iman, Alhamdulillah. Apa bukti dia? Dia mesti ada bukti. Datang sini. Alhamdulillah. Ya, bukti kan? Okey. Kalau dia risau makanan, apa bukti dia? Dia buat apa? Tengok, dia OT, dia buat dan dia akan struggle. Dia akan sampai akan ada orang yang apa dia? Kerana dia bimbang kurangnya makanan dia, akhirnya apa? Mana dia? Kan? Dah tak datang mengaji ni. Oh, tadi ada krisis makanan tadi, contohnya. Kerana itu dia tak datang ni kan? Ini satu benda yang kita kena fikirkan. Bukanlah semua, tapi masing-masing ada ni kan? Tapi itulah dia. Sekarang ni, kita bila cakap, kita kena ada bukti kan? Okey, iman. Saya kata saya bimbang iman saya kurang. Saya tambah iman. Betul? Alhamdulillah. Itu antaranya bukti ni. Mudah-mudahan inilah bukti hujah kita dengan Allah. Bukti-bukti kita hadir untuk belajar Quran dan sebagainya. Di dalam Quran mesti ada sebutlah apa dalil dia. Tengok dalam Quran. Macam mana pertambahan iman tu pada seseorang. Buka surah 9 tu, 124. Ha. 9124. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Jadi sekarang ni sesuatu yang nak menambah rezeki ni apa dia kita kata? Makanan, betul? Sesuatu yang nak menambah iman ni apa? Al-Quran. Sebab itu dalam ayat ni, pada zaman dahulu, masa Quran ni, dia belum turun macam hari ni lah. Dia tak sempurna lagi, turun sikit demi sedikit. Jadi mereka ni orang yang menunggu-nunggu wahyu. Jadi setiap kali bila turun je, ada dua jenis manusia. Turun je wahyu, maknanya seolah apa ni, hari ni macam mana turun wahyu kat kita? Hari ni turun wahyu kita, turun lagi ke macam mana? Tak, bila kita baca ayat baru, kita jelajah ayat ni. Faham? Jadi sekarang ni ada muncul dua kelompok ni. Bila turun je wahyu ada dua kelompok. Satu yang ditanya, alah ayat ni biasa je. Siapa dari kamu yang tambah iman daripada ayat ni? Faham? Itu siapa? Munafik. Dia tak rasa apa-apa pun dengan ayat-ayat Allah. Yang satu lagi, bila dia dapat je ayat tu bagi dia setiap ayat bernilai. Apa dia kata? Allah kata apa dalam ayat tu? Fa ammal ladzina amanu. Adapun orang yang betul-betul dia beriman, apa dia? Setiap ayat bila dia jumpa, walaupun banyak kali dia jumpa ayat apa dia? Memang menambah iman dia. Fazadut imanan, dia sangat apa? Wahum yastabshirun, dia seronok dapat nikmat ni. Sekarang ni baru banyak ayat yang menambah iman dan seronok dapat. Faham? Macam orang kita, bila orang yang diteruja dengan ni apa dia? Setiap kali dia dapat makanan, kan? Dia rasa puas hati kan? Macam tu. Adakah sama setiap kali kita dapat ni Quran ni, kita belajar ni, dapat faham ayat ni, seronok tak? Sama, lebih daripada kita dapat makan. Sepatutnya macam tu. Itu tanda orang tu betul-betul apa? Beriman. Faham?
Sebab tu nampak tak? Penting tak belajar? Apa tujuan belajar Quran ni? Inilah makanan kita lebih daripada makanan jasmani kita. Quran. Lepas tu kena belajar. Bila tak belajar, kalau tak faham, kalau tak tadabbur, sebab tu akhirnya apa? Hidup dia ni. Kan? Untuk makan, dia tak nampak dah tujuan dia, hidup dia. Jelas? Nampak? Jadi itu matlamat hidup kita yang kita kena bina. Inilah supaya apa? Benar-benar kita faham maksud hamba Allah yang kita ikrah hari-hari. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah kami abdikan diri. Apa bukti dia? Allah sebut. Tujuan hidup kita apa? Allah cipta kita. Tak lain hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dalam keadaan apa? Mengikhlaskan hanya untuk Dia. Kemudian, macam mana masuk ikhlas tadi? Harapkan balasan hanya daripada Dia. Balasan Dia kat mana? Dekat akhirat. Nampak? Baru sampai makna tu. Okey. Jadi untuk faham makna ikhlas ni, Allah bagi kita bantu. Allah bagi kita bantuan. Kita tak akan faham makna ni, kan? Tak boleh jadi hamba yang sempurna tanpa pertolongan daripada Allah. Sebab tu setiap kali kita baca iyyaka na'budu, berhenti ke wajib sambung? Wajib sambung. Kalau tidak tak lepas, tak sempurna makna ibadah tu. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri, kan? Kemudian hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Hanya Allah saja juga yang boleh bantu kita untuk sempurnakan hajat untuk jadi hamba yang terbaik ni. Maka untuk kita jadi benar-benar hamba ni, kita perlu apa? Allah bagi bantuan apa kat kita? Antaranya ni pengulangan ni tadi, ikrar. Apa bantuan terbesar yang Allah dah bagi? Allah bagi kita sumber rujukan, kan? Yang kedua, sumber rujukan Allah bagi kita. Apa dia sumber rujukan kita? Al-Quran ni. Sumber rujukan. Buka surah 16 ayat 43 hingga 44. Sumber rujukan dan guru lah. Contoh tauladan lah. Iaitu Rasul. Betul tak? Kalau kat sekolah tu buku teks komplit dah, tengok tak ada cikgu. Tak boleh juga. Dia mesti ada guru yang mengajar. Sebab tu Allah bagi Quran dan Allah bagi Rasul. Dia tak boleh dipisahkan antara dua ni. Bila sebut Al-Quran saja, tak mungkin seorang boleh ikut Quran tanpa ikut sunnah Rasulullah tu. Okey. Baik, cuba tengok ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami utuskan sebelum engkau melainkan lelaki-lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, iaitu para rasul yang lain. Jadi sebelum Nabi, Allah utuskan juga Nabi-Nabi dan Rasul yang lain untuk ajar umat ni tentang kebenaran.
Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahlaz zikri apa? Orang yang berpengetahuan tentang bidang masing-masing. Ayat ni secara syar'inya maksudnya apa? Rasul masa tu. Setiap rasul tu umat dia memang apa? Memang semua kena tanya dia. Tak ada sahabat pun tanya lain, melainkan semua tanya rasul. Ketika rasul ada. Dan kemudian ahli zikri ketika tak ada rasul lah ini siapa? Ahlul Quran, orang-orang yang alim lah, ulama lah tanya. In kuntum ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Jadi ni sifat dia. Bila tak tahu tanya, bukan pandai-pandai, kan? Hari ni disiplin ni hilang ayat ni. Lepas tu ahli zikri ni apa? Orang yang boleh bagi fakta. Bukan auta. Faham? Orang tu dia datang tu ahli zikir betul dia. Dia bagi fakta bukan auta. Sebab tu akhirnya ayat ni juga dia lebih umum, lebih luas. Apa dia maksud dia? Kalau kita sakit, siapa ahli zikrinya? Doktor lah tanya orang yang tahu tentang kajian bidang tu. Itu. Sesuai lah dengan bidang masing-masing. Kalau nak tanam pokok, nak tengok apa pokok ni kan yang bagus, benih yang bagus-bagus, tanya siapa? Tanya Tuan Haji Adam. Jadi dulu pertanian kan. Macam itulah contohnya ahli zikir, dia boleh tahu. Jadi masing-masing. Itu adalah disiplin sebenarnya. Tapi hari ini disiplin tu berlaku tak? Sejak ada zaman media sosial ni, disiplin tu terjadi tak? Akhirnya celaru macam itulah hari ni. Tengok. Binasa dah macam-macam dah. Macam-macam hoax, macam-macam auta, macam-macam. Kan? Tapi orang rasa itu macam fakta dah. Auzubillah. Itulah kecelaruan ilmu hari ni. Sebab tak ikut ayat ni. Sebab apa? Tak ikut ayat ni. Jadi, dan para cendekiawan ni dia mesti bawa apa? Cuba tengok ayat 44. Sambung bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi tengok ayat 43 tu apa? Kita berhajat kepada orang yang berilmu untuk tahu tentang kebenaran. Dan sifat dia kita guna apa? Fas'alu ahlaz zikri. Disiplin itu. Jangan main redah siapa-siapa pun dan percaya. Okey. Jadi sifat pula ahli zikri ni Allah nyatakan selepas tu. Apa ahli zikri dia mesti apa? Sifat dia? Dia mesti datang dengan bayyinati waz zubur. Dia mesti datang bawa penjelasan dan fakta. Zubur tu maknanya fakta, kitab. Dia bukan main cakap-cakap je. Sebab tu bila kita tadabbur ni, saya suruh buka ayat jelas kat mana tempat dia disiplin, kita kena macam tu. Kadang satu ayat ni, berapa kali dah kita baca ayat ni? Kita tadabbur ayat ni dah berapa lama? Baru 2 kali kan? Sebab dia tak cukup lagi, kena sambung lagi. Sebab tu. Jadi, ini disiplin ni, ayat ni ajar kita disiplin dalam semua aktiviti hidup juga. Bukan ketika wahyu saja, tapi semua macam tu. Bidang muamalah pun macam tu. Keduniaan juga. Tanya orang yang ada dalam bidangnya. Supaya tak silap dalam apa? Tindakan. Dan merosakkan keadaan. Itu sepatutnya. Jadi, balik pada sini, sama juga lagi-lagi tentang akhirat. Kat mana tempatnya? Tentulah yang paling kenal akhirat siapa? Nabi. Nak tahu tentang akhirat, ambil yang datang daripada siapa? Nabi. Tengok hujahnya dalam Quran tu. Okey. Dan juga hadis-hadis Nabi. Dan kami turunkan kepada engkau peringatan. Inilah semua rujukan. Peringatan. Untuk apa? Litubayyina jadi kerja Nabi menjelaskan kepada manusia manuzila ilahim, nikmat ni yang kami berikan kepada mereka, yang Allah turunkan kepada mereka ni, supaya apa? Jadi Quran ni rupanya disampaikan hari ni kita belajar supaya akhirnya Quran jadi apa? Dia jadi sumber rujukan, akhirnya dia mencetak apa?
mencetak cara fikir kita tu. Cara fikir berdasarkan apa yang Quran tunjukkan. Lepas tu dia kata la'allahum yatafakkarun. Jadi baca Quran kena buat apa? Macam mana nak fikir kalau tak faham makna? Boleh? Boleh. Nampak ayat ni? Dan sebelum nak fikir kena dapat apa dulu? Tubayyin. Apa tu? Penjelasan. Baru okey, dah dapat konklusi. Sekarang dapat ayat ni. Oh, kita nampak. Oh, rupanya macam tu. Faham? Jadi maksud tafakkur tu benda berat ke benda ringan? Mesti berat, memang berat. Memang memeningkan. Kan? Tapi kalau tak pening sekarang, nanti apa dia? Kalau kita tak sanggup nak pening fikir tentang kalimah Allah ni, pesanan Allah ni, kan? Dulu masa kerja, kita fikir task bos kita bagi. Pening tak fikir? Okey, ni nanti saya nak hantar seminggu buat. Kita buat apa? Buat meeting, buat apa? Pening. Semata-mata nak tu kan? Tiba-tiba ni, ini lagi dahsyat yang kita nak lalui ni. Dia lagi tak nak pening-pening. Boleh? Ada akibat tak kalau kita tak nak pening dengan peringatan Allah sekarang? Ada akibat tak? Kita sedang menzalimi diri kita. Ini peringatan, sebab tu Allah sebut dalam ayat ni. Kalau tengok ayat ni kan. Allah kata apa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika. Ada tak Allah sebut Quran? Ilaikal Quran ke ilaikal zikra? Kenapa tak sebut Quran sedangkan makna di Quran lah tu? Betul tak? Terjemahan dia Quran. Tapi kenapa dalam bahasa Arab disebut zikra? Kenapa? Peringatan. Tujuan baca Quran, Allah nak kata ni elemen yang lebih dalam. Kalau bacaan Quran ni memang bacaan. Tapi bacaan Quran tujuan untuk dapat peringatan. Sebab tu Allah ubah nama zikra. Allah tak sebut Quran kat situ. Allah sebut zikra supaya ada intipati yang kamu jelas. Kami turunkan Quran untuk peringatan. Memang kena baca. Tapi baca sepatutnya ambil peringatan. Jelas? Baru dapat penjelasan. Baru kamu boleh la'allahum yatafakkarun. Baru boleh fikir. Jelas? Okey. Jadi kita kena lakukan. Kita tak mampu dah berumur kan sikit kan. Semua ni. Sebab tu saya bila depan saya memang ramainya yang tala umuruhu. Jadi kan. Baba tala umruhu. Sebab tu saya suka ingat hadis tu lah untuk ajar diri saya sendiri. Tapi bila orang tanya ayyun nasi khair, orang tanya Nabi, sahabat tanya Nabi, siapakah manusia yang terbaik? Kan? Yang tanya Nabi ni, jadi Nabi jawab apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umur dia panjang dan amalan dia baik. Dia lebih baik daripada kamu yang muda walaupun kamu amalan baik, tapi dia lebih baik sebab dia lebih mula dulu amalan. Dia lebih dulu kenal Allah daripada kamu. Sebab tu ini ajar diri saya sendiri. Walaupun saya dekat depan ni, belum tentu saya lebih baik lagi. Sebab yang lebih ni dah lebih ibadah daripada saya lagi. Kan? Jadi kita kena faham tu. Cumanya, kita sekadar apa yang kita belajar untuk menambahkanlah manfaat lagi kan. Daripada apa yang mungkin kita tak tahu dari sudut apa yang saya tahulah. Okey. Jadi, ayat ni, pertolongan Allah. Ni maksudnya apa? Ini yang kedua. Bila kita cakap, kami nak sembah engkau, kami nak abdikan diri ni, Allah tak akan biar kita terkapai-kapai macam mana nak jadi hamba ni. Betul tak? Seorang pekerja, seorang bos yang bijaksana, dia bagi kerja kat pekerja dia, kalau dalam office kecil ni kan, contohnya, boleh tak tanda dia ni tak betul, apa dia? Kau buat yang pandai-pandai, boleh tak? Lepas tu tak jadi, dia kena marah. Patut tak? Tak patut. Allah adakah zalim macam tu kat kita? Allah bagi bantuan tak? Apa bentuk bantuan besar yang Allah bagi? Al-Quran dan Rasul. Kamu yang tak ambil bantuan tu, tak nak belajar. Betul tak? Jadi rahmat tak Allah sebenarnya ke hamba dia? Rahmat. Kita pula yang apa? Tolak tepi. Bila kita buat macam ni, nama dia zalim. Sebab tu ada akibat tak siapa yang tak nak berpening-pening, tak nak ambil sumber rujukan ni? Tak nak ambil contoh ni. Ada akibat tak? Ada. Cuba buka surah 25.
Ayat 27. Ayat 27. Kita nak tutup dah ni, sikit lagi 5 minit. Kaki dah lengah ke? Lengah berpahala insya-Allah. Sini tadi malam tadi buat apa? Ada buat qiyam eh? Oh, ngantuk-ngantuk eh. Oh, hebat semua ni. Tak tidur lagi kot semua. Insya-Allah. Alhamdulillah. Ayat 29 ayat 27. Kita baca daripada ayat 27. Kita ni kena relate ayat ni dengan ayat yang kita baca tadi boleh nampak tak? Kalau nampak kan Saya tulis lah. Ayat 27. Jadi ayat yang surah ni saya tulis lah bagi nampak. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas az-zikra. Okey, dalam ayat ni cuba kita baca dulu ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Baik, tengok ayat pertama dulu. Pada hari ya'addu zalim. Sekarang kita nak tahu siapa yang zalim ni. Pada hari orang-orang yang zalim ini gigit dia punya jari, ini simbolik kepada menyesal. Menyesal tak sudah. Dia kata apa? Alangkah baiknya kalaulah dulu aku ambil jalan siapa? Jalan bersama Rasul. Apa jalan bersama Rasul ni? Sumber rujukan yang Nabi bawa dan Nabi ajar, Nabi bagi contoh macam mana nak jalankan dalam kehidupan. Okey? Itu sebab ini bentuk bantuan besar daripada Allah yang kita minta iyyaka nasta'in. Tapi kita pergi tak selari dengan ucapan yang kita cakap. Tinggalkan pula bantuan tersebut. Kemudian ayat yang ke-28. Ya wailata laitani lam attakhiz fulana khalila. Alangkah celakanya. Tadi dia kata tamanni, angan-angan. Kalau baiklah, alangkah baiknya kalau dulu aku ikut jalan Rasul ni. Bila dia nampak azab Allah depan mata dia masa tu. Dan kemudian dia, yang kedua, dia caci diri dia sendiri. Ni dia caci pula diri dia. Alangkah celakanya, bodohnya aku ni. Kenapalah aku alangkah baiknya kalau dulu aku tak ambil si fulan ni sebagai teman aku. Siapa? Syaitan nama dia? Syaitan jin dan manusia lah. Tak tahulah kawan sebelah ke. Itu maksud dia fulan tu, umum. Siapa saja yang jauhkan aku daripada apa? Daripada apa? Tengok ayat 29 pula. Kenapa dia kata celaka ni? Kenapa dia kata rugi ambil fulan ni? Siapa fulan ni? Dia tak sebut nama secara spesifik. Fulan ni siapa? Maknanya apa? Siapa-siapa pun boleh jadi perangai fulan ni. Bila yang penting sifat dia sama. Apa dia? Bila ayat 29 laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asyaitanu lil insani khazula. Jadi ini ayat 29 ni perangai fulan tu.
Maknanya dia boleh jadi pada sesiapa saja. Sebab tak sebut pun siapa perangai ni. Apa dia? Benar-benar sungguh-sungguh dia telah adallah. Apa dia maksudnya? Sesatkan aku anis zikri. Sama tak? Allah guna Quran ke zikri? Tapi terjemahan dia apa? Laqad adallani anis zikri. Jadi ni Allah sebut pada Nabi, kami telah beri turunkan Quran ni kepada Nabi untuk Nabi buat apa? Li tubayyina linnas, li tubayyina linnas. Untuk beri peringatan kepada manusia. Nabi buat tak? Nabi buat sungguh-sungguh kerja ni. Inilah bentuk bantuan yang Allah bagi kat kita. Allah hantar Nabi untuk jelaskan pada manusia tentang apa yang kita kena buat sebagai hamba Allah. Dan hari ini tugas Nabi telah disampaikan oleh siapa? Para ulama yang telah pun berjihad dan sebagainya. Sampailah Quran hari ini pada kita. Dan kita kena teruskan kerja apa? Cari penjelasan Quran, berfikir dengan Quran. Jadi, tapi kalau kita tak buat, takut kita termasuk golongan yang zalim ni. Yang ambil siapa? Yang tak ikut jalan ni, lalu dia menyesal. Ini kata-kata dia. Sesungguhnya adallani laqad adallani anis zikri. Di bawah. Ba'da id ja'ani kan. Ketika peringatan tu datang kat aku. Jadi Allah juga sebut apa ni? Peringatan, bukan bacaan. Apa maksud dia? Jadi ulama di sini ada dalam tafsir dia, pertama, satu, orang yang zalim ni adalah ciri-ciri dia dengan Quran ni apa? Pertama, tak peduli langsung. Tak peduli nak baca langsung lah. Okay. Tak peduli nak baca, satu. Kedua, baca. Ini level-level syaitan ni akan kerjakan kita. Kalau kita pas yang ni, dia akan kerjakan kita bab ni. Macam tu. Yang kedua, baca tapi tak peduli nak faham. Bukan saya kata tak faham. Faham tak peduli nak faham. Tak ada usaha maksud dia. Allah tak akan ukur kita. Kadang-kadang ada orang berusaha tapi tak dapat buat. Tapi dia dapat keampunan Allah, dapat juga sebab usaha dia. Itu dia. Faham? Jadi kita kena ada rasa macam tu juga. Ini yang kedua. Pertama, tak peduli nak baca langsung. Memang tak nak langsung. Tak rasa takut pun. Kalau ada usaha, walaupun dia tegak-gagap, dapat pahala tak? Dapat. Satu. Tapi kalau dia dah pas bab ni, dia tak peduli nak apa pula? Fahami pula. Memang dia tak peduli langsung. Tak ada usaha langsung. Ini satu. Yang kedua. Yang ketiga? Ketiga apa? Yang ketiga, yang kedua. Faham dah. Tapi tak usaha untuk buat. Tak peduli nak amalkan. Saya kata tak peduli Faham? Sebab pun nak amal ni kita tak mampu buat semua. Tapi kita rasa berat nak buat mana yang kita mampu. Itu maksud dia. Okey, jadi tiga ni lah antaranya. Sebab tu Allah tak sebut dengan apa? Bacaan. Tapi peringatan tu pentingnya. Ni nak orang yang zalim tadi, akibat dia. Jadi kita kena tengok ayat ni sebagai pengajaran kita. Dan apa kata Allah seterusnya? Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan sememangnya syaitan itu pakar dalam nak bagi kita ni, khazula tu kecewa. Memang dia kerja dia nak bagi kita kecewa saat-saat akhir. Dia akan pedaya kita rasa okey sekarang supaya kita kecewa akhirat kelak. Dan ketika saat ni, ayat 30 last. Tutup dengan ayat 30.
Apa? Adakah kita boleh lagi dapat bantuan Nabi? Boleh tak? Dulu Allah dah bagi kamu bantuan Nabi sejak dunia lagi. Kamu tak pedulikan bantuan tu. Sekarang ni kerana kamu sendiri zalim, sekarang di akhirat, Nabi boleh tak bantu kita dah? Nabi tak boleh bantu dah. Sebab kita sendiri awal-awal lagi setelah tu, tolak bantuan tersebut. Na'udzubillah. Jadi kita kena faham sekarang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Allah dah bagi tak pertolongan dia? Allah dah bagi macam-macam kat kita. Kita saja yang tak nak pedulikan. Satu ayat Nabi kata apa? Kita baca ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi berkatalah Rasul ketika melihat keadaan ni, tak boleh buat apa dah. Dulu bantuan dah sampai, kamu tolak, tak nak ambil dia, tak nak belajar dia, tak nak pedulikan. Bukan kamu je, kamu biarkan anak-anak cucu kamu pun sama macam tu juga. Ikut saja generasi, terus macam tu. Tak nak betulkan keadaan. Patut tak? Sekurang-kurangnya kalau ada usaha pembetulan, kita mungkin dah tak boleh. Kita tak nak lagi ikut jejak saya, ubah. Generasi seterusnya dapat naik kan? Maka kita pun dapat saham sama. Tapi dia tak buat juga. Jadi ketika Nabi nampak keadaan ni, apa Nabi buat? Nabi kata, Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, macam mana keadaan ni boleh berlaku? Sesungguhnya dulu kaumku. Kaum siapa? Kaum aku. Bukan orang lain ni. Nabi kata qaumi. Mereka buat apa dengan apa yang nikmat pertolongan kau ni? Mereka jadikan Quran ni, baru muncul nama Quran kan? Tadi zikri. Lepas tu baru sebut tentang Quran. Mereka jadikan Quran ni apa dia? Mahjur apa? Apa dia kata tu? Banyak makna dia. Abaikan, tak dipedulikan. Apa lagi? Ditinggalkan, semua mahjur. Pindah, ambil yang lain. Auzubillahi min zalik. Inilah orang yang zalim. Jadi mudah-mudahan kita fahamlah maksud kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ambillah bantuan Allah ni sungguh-sungguh dengan belajar supaya kita boleh jelas dengan matlamat hidup kita ni. Jadi dua ni lah cukup untuk maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang untuk kita pada kali ini ya. Jadi kita akan masuk seterusnya ayat doa pula. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, insya-Allah. Ada soalan? Tak ada soalan Ya. Lepas Nabi masa umati tu. Dia yang umati tu Nabi yang terakhir sebenarnya lepas dia tak dengar sangat lah. Tak clear. Boleh kuat sikit kot. Ya, betul. Umati tu satu lafaz tu dikhilaf lah. Ada yang kata sah, ada yang kata tak. Satu. Tapi yang lebih saya yang lafaz Nabi yang lain lah. Ada dalam sebut. Lebih kurang macam tu juga. Cumanya satu, Nabi bagi syafaat. Nabi boleh bagi syafaat dekat siapa? Kat umat lah. Tapi syafaat Nabi tu semua dengan izin izin Allah. Allah asalnya daripada apa? Semuanya di tangan Allah. Nabi nak bantu, nak bagi syafaat pun semua. Lepas tu dalam surah apa yang kita baca biasanya? Ayat kursi. Man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Satu ayat ni qat'i, ayat Quran qat'i dah. Memang Nabi boleh bagi syafaat, tapi syarat dia apa? Contohnya umat tu ada dosa besar, dia
Tak boleh ni kan. Tapi dia beriman, dia cinta dengan Nabi, dia pedulikan ayat-ayat Allah dengan kadar yang ada lah. Allah tahu kan. Dia pedulikan semua ni, insya-Allah dapat juga. Itu maksud dia. Tapi ni ayat ni tadi yang zalim yang rasa tak bersalah langsung. Memang dia tak peduli hidup dia. Faham? Kadang-kadang ada tak yang macam ni? Ada kita bimbang tengok keadaan ni. Kita kena betul tak? Kena cakap tak? Kena cakap. Sekurang-kurangnya ada rasa muhasabah. Allah tak akan tengok hasil dia. Akhirnya dia belajar, dia pun jadi ulama mengajar sini. Tak. Tapi saat dia mati, walaupun dia sempat apa? Dulu sebelum ni mungkin selama hidup, dia tak baca langsung. Akhirnya, dia pun dah ni, dia pun apa? Berangkat-angkat dia belajar baca. Lepas tu dia meninggal. Dapat tak? Boleh dapat syafaat Nabi tak? InsyaAllah boleh. Itu faham macam tu. Itu maksud dia. Kita kerja kita sekarang yang nampak ni, kita kena buat apa? Bantu seboleh yang mungkin. Mengikut tahap masing-masing tu. Faham? Orang yang beriman ni, orang yang sentiasa apa? Sentiasa bimbang kekurangan diri dia di depan siapa? Allah. Ramai orang macam pekerja yang dedikasi, kenapa dia buat sungguh-sungguh? Sebab dia bimbang kekurangan kerja dia di depan bos dia. Betul? Kita boleh buat. Akhirnya prestasi cukup baik kan? Yang lebih bagus sebenarnya, kita rasa bimbang apa? Kekurangan kita dengan, sebab tu kita ada tak rasa macam kita dah mengajar macam saya ni, rasa saya ahli syurga, tak patut rasa macam tu. Kita lagi rasa bimbang, ramai lagi orang ada masalah, saya tak buat kerja ni. Patutnya itu kita rasa. Dan kita nak rasa ni ada pada semua orang. Memang kita kata, alah, kita tak boleh jadi perangai macam Yahudi ya. Yahudi kan dia kata apa? Lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Kami ni memang ahli syurga dah. Kalau kami mati pun masuk neraka kejap je, nanti Nabi kali ni selamatkan kami. Boleh tak kita perangai macam tu? Tak boleh. Perangai macam tu dah ada dah. Allah kata Yahudi. Faham? Yang lebih, kita memang kita boleh yakin, ya Nabi boleh mampu bagi syafaat. Tapi tengoklah kamu macam mana. Kalau perangai kamu macam ni, dapat ke syafaat? Itu yang kita kena fikirkan. Boleh? Mudah-mudahan kita menjadi umat yang apa? Sentiasa takwa kepada Allah. Itu soalan yang itulah. Dia memang sehari dah dengan hadis tu. Umat kan, Nabi memang harapkan semua umat masuk syurga. Dalam hadis Nabi kata, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku memang dicipta untuk masuk syurga. Illa man aba. Kecuali dia sendiri yang tak nak masuk. Sahabat tanya, siapa tak nak masuk syurga? Kalau tanya semua orang yang tak solat pun tanya nak masuk syurga, mesti dia kata nak juga. Lalu sahabat tanya Nabi, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa pula orang tak nak masuk syurga ni wahai Rasulullah? Apa Nabi jawab? Man ata'ani. Siapa yang taat aku? Macam mana taat Nabi? Ambil contoh aku ni, rujukan ni, belajar. Oh, boleh taat aku. Dakhalal jannah. Itulah orang yang masuk syurga. Wa man asani. Siapa yang dahakakan aku? Dia tinggalkan ajaran aku ni. Tak nak pedulikan ajaran aku. Dakhalan nar. Itulah orang nak masuk neraka. Nabi dah cakap macam tu. Memang aku boleh bagi syafaat. Tapi ingat, syarat untuk aku bagi syafaat, siapa yang taatkan, aku saja. Dia sendiri tak pilih jalan aku, macam mana dia nak harap aku tolong dia? Jelas? Boleh macam tu. Boleh? Baik. Tutup dia tu macam ni sikit soalan yang bagus, insya-Allah. Macam itulah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat lebih banyak pencerahan dan mendapat manfaat daripada sekadar yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Mungkin orang muda ni lancang mulut lebih sikit kan. Cakap dia. Faham? Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.